Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan PT3 bahagian A bagi bab 1 iaitu pola dan jujukan. Soalan pertama. Raja 1 menunjukkan satu susunan corak. Perhatikan pada objek ini, yang pertama ada 1 titik, seterusnya 2 titik dan yang ketiga ada 3 titik. Soalannya adalah, apakah corak yang seterusnya? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat dulu apakah pola bagi susunan objek-objek ini. Cuba kita perhatikan yang pertama 1, yang kedua ada 2 dan yang ketiga adalah 3. Jadi, daripada 1 kepada 2, kita faham bahawa ada berlaku pertambahan satu titik. 1 tambah 1 dapat 2. Seterusnya daripada 2 kepada 3 juga kita dapati bahawa ada penambahan 1 titik. Jadi, boleh kita katakan polanya adalah bilangan titik bertambah 1 daripada corak yang sebelumnya. Itu adalah pola bagi susunan objek yang diberikan. Jadi, apabila kita nak menyatakan corak yang seterusnya sudah semestinya adalah corak yang mempunyai 4 titik, iaitu jawapannya adalah B. Soalan 2. Antara berikut, yang manakah tiada pola? Apakah yang dimaksudkan dengan pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Kita perhatikan satu demi satu untuk soalan soalan 2 ini, iaitu jawapan A, B, C dan D. Yang pertama, 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah urutan nombor ganjil. Iaitu polanya adalah kita menambah 2 daripada sebutan sebelumnya. Iaitu 1 tambah dengan 2 dapat 3, 3 tambah 2 dapat 5, 5 tambah 2 dapat 7, 7 tambah 2 dapat 9. Itu adalah polanya, iaitu urutan nombor ganjil ataupun menambah 2 daripada nombor sebelumnya. Seterusnya kita ada 1, 1, 2, 3, 5. Ini adalah urutan nombor Fibonacci. Iaitu peraturannya adalah menambah 2 nombor yang sebelumnya. Yang pertama adalah 1 tambah dengan 0. Kita dapat 1, 1 tambah 1 dapat 2, 2 tambah 1 dapat 3, 3 tambah 2 dapat 5, 5 tambah 3, yang seterusnya kita akan dapat 8. Itu adalah pola yang kedua. Seterusnya kita perhatikan 1, 5, 7, 9, 11 dan 15 ini, kita perhatikan bahawa jika kiranya kita melihat perbezaannya, kita dapati bahawa 1 ini akan tambah 4 dapat 5. 5 tambah 4 dapat 9. Tetapi 9 ini kita tidak tambah dengan 4. Kita tambah dengan 2 untuk dapat 11. Dan 11 kita tambah semula 4 dapat 15. Jadi daripada sini kita dapati bahawa penambahannya adalah tidak sama. Iaitu kita tambah 4 tambah 4, kemudian kita tambah dengan 2, seterusnya adalah kita tambah 4. Jadi kita katakan bahawa untuk senarai nombor 1, 5, 9, 11 dan 15 ini tiada pola. Dan inilah jawapannya, iaitu C. Seterusnya kita cuba perhatikan soalan D. Kenapa soalan ini dikatakan sebagai soalan yang mempunyai pola? Nombor yang mempunyai pola. Maaf. Jadi kita perhatikan bahawa ini adalah susunan nombor kuasa 2. Ataupun kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Iaitu 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 3 kuasa 2 bermaksud 3 kali dengan 3 sama dengan 9. 4 kuasa 2, 4 kali 4 sama dengan 16. Dan seterusnya 5 kuasa 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi jawapannya untuk soalan nombor 2 adalah C. Iaitu 1, 5, 9, 11 dan 15 ialah senarai nombor yang tiada pola. Soalan 3.
Rajah 2 menunjukkan satu urutan nombor, iaitu bermula dengan 2, 4, N, 16 dan 32. Ini adalah urutan nombor. Seterusnya adalah apa yang ditanyakan di sini adalah antara berikut yang manakah mewakili N. Jadi kita kena tahu N ini sama dengan nombor apa. Jadi yang pertama sekali kita perlu faham apakah pola bagi urutan nombor ini. Jawapannya adalah ia adalah siri urutan nombor 2 kuasa 1 dan kuasa seterusnya, iaitu 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 5. Kita perhatikan bahawa 2 kuasa 1 kita akan dapat 2, 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. 2 kuasa 4 bermaksud kita akan darab 4, 2 darab 2, darab 2, darab 2, kita akan dapat 16. Dan seterusnya, 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, kita akan dapat 32. Jadi, ini adalah polanya, iaitu 2 itu kita kuasa 2 kan daripada 1 hingga seterusnya. Jadi kita perhatikan N adalah sebutan yang ketiga bermaksud 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi jawapannya adalah C iaitu 8. Soalan 4. Antara berikut yang manakah bukan suatu jujukan? Apakah yang dimaksudkan dengan jujukan? Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Apakah pula yang dimaksudkan dengan pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Bermaksud, untuk kita menentukan suatu urutan nombor ataupun senarai nombor yang diberikan adalah satu jujukan ataupun tidak, kita perlu menentukan senarai ataupun urutan nombor itu mempunyai pola. Jadi kita perhatikan pada soalan A. Jawapan pada A iaitu 1, 3 adalah tambah dengan 2, 2 kepada 3 tambah dengan 3, 6 tambah 4 dapat 10, 10 tambah dengan 5 dapat 15. Bermaksud, polanya adalah menambah dengan nombor 2 dan seterusnya. Konsisten 2 dan seterusnya meningkat 1, 1, 1. Jadi, 1 tambah 2 dapat 3, 3 akan tambah dengan 3 dapat 6, 6 tambah dengan 4 dapat dengan 10, 10 tambah dengan 5 dapat 15, 15 yang seterusnya kita akan tambah dengan 6 untuk mendapat 21. Jadi A adalah suatu jujukan. B pula kita perhatikan 1, 2, 6, 24 dan 120 adalah polanya adalah kita darabkan dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iaitu kita akan dapat sama dengan 1, 2, 6, 24, 120. Untuk seterusnya kita akan dapat 120 darab dengan 6, kita dapat suatu nilai. Jadi B juga adalah suatu jujukan. Seterusnya kita tengok C. C daripada 100 kepada 50. Kita akan bahagikan 2. Kemudian 50 ini kita bahagi 2 lagi, kita dapat 25. 25 kita bahagi 2 lagi dapat 12,5. Dan kita bahagikan lagi dengan 2, kita dapat 6.25. Jadi, C juga adalah C adalah suatu jujukan. Dan sudah semestinya lah jawapan kita adalah D. Iaitu 100, 80, 50, 40 dan 30. Kita perhatikan adakah ia mempunyai pola. Jawapannya adalah kita perhatikan 100 kita tambahkan dengan 80. Kita tolak 20. Okey. 80 kita tolakkan dengan 30 baru kita dapat 50. 50 kita tolak 10 dapat 40. 40 tolak dengan 10 dapat dengan 30. Jadi kita perhatikan di sini bahawa untuk soalan D, penolakannya adalah tidak sama, iaitu negatif 20, negatif 30 dan cuba perhatikan kembali semula pada 10 dan seterusnya kepada negatif 10. Jadi ia adalah tidak sama dan tidak konsisten. Jadi kita katakan
D adalah suatu nombor yang bukan, suatu senarai nombor yang bukan jujukan. Soalan 5. Antara jujukan berikut, yang manakah menunjukkan penambahan 3 kepada sebutan sebelumnya? Bermaksud, jawapan A, B, C dan D yang diberikan ini kesemuanya adalah jujukan. Namun begitu, manakah satu jujukan yang berlaku dengan mana aturannya adalah menambah 3 kepada sebutan sebelumnya. Kita mulakan dengan, kita semak kepada jawapan A, iaitu 2, 5, 8. Jadi kita perhatikan bahawa perbezaannya adalah, kita akan berbezanya adalah 3. Jadi kita pasti bahawa 2 kita tambah 3 kita dapat 5. 5 tambah dengan 3 dapat 8. Jadi ini adalah jujukan yang mana polanya adalah menambah 3 daripada nombor sebelumnya. Jadi jawapannya adalah A, iaitu 2, 5, 8. Seterusnya, mari kita lihat apakah pola bagi B. B kita dapati bahawa 1, 4, 9. Polanya adalah tambah 3 dan tambah 5. Jadi, kita dapati bahawa soalan B ini polanya adalah tambah 3 tambah 5. Tidak seperti penambahan 3 kepada sebutan sebelumnya. Kerana sebutan yang ketiga kita dapat dengan tambah 5. Seterusnya, soalan C. C perhatikan 9, 6, 3. 9 tolak 3 dapat 6. 6 tolak 3 dapat dengan 3. Jadi dari sini kita dapati bahawa jujukan ini polanya adalah tolak dengan 3. Jadi kita tak pilih sebab pada soalan ini nakkan polanya adalah tambah 3. Ini tolak 3. Jadi C bukan pilihan jawapan kita. Seterusnya soalan D. D perhatikan kita akan bahagi dengan 3. Jadi bukannya penambahan 3. Jadi jawapannya muktamad iaitu 5A. 2, 5, 8. Soalan 6. Rajah 3 menunjukkan satu jujukan nombor. Ini adalah suatu jujukan nombor iaitu 3, 5, 7, 9 dan 11. Antara berikut yang manakah ialah pola bagi jujukan nombor tersebut? Iaitu A 2n tambah 1, B 2n, C n tambah 2, D 2 kuasa n. Jadi untuk menjawab soalan ini kita semak satu persatu. Kita try dulu, kita cuba dulu untuk soalan A. Jawapan A iaitu 2n tambah 1 di mana n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan gantikan nilai n bermula pada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita lihat yang pertama 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1 dapat 3. Okey, seterusnya 2 kali 2 dapat 4. Kita tambah 1 dapat 5. 2 kali dengan 3 dapat 6 tambah 1 dapat 7. Dan akhirnya 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Minta maaf, ada satu lagi iaitu kita akan darabkan 2 darab dengan 5, kita tambah 1 dapat 11. Jadi kita perhatikan 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Jadi ini adalah jawapannya iaitu A. 2n tambah 1 dengan keadaan n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jawapannya adalah A. Seterusnya, kita akan melihat kenapa B, C dan D bukan pilihan jawapan kita. Kita mulakan dengan soal jawapan B. B iaitu 2n dengan keadaan n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan gantikan 2n ini gantikan dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama kita gantikan dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 kali dengan 1 dapat 2. 2 kali dengan 2 dapat 4. 2 kali dengan 3 dapat 6. Dan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi susunan nombor yang kita akan dapat adalah 0, 2, 4, 6, 8. Sudah semestinya tidak sama dengan jujukan yang diberikan. Ataupun senarai nombor yang diberikan adalah tidak sama. Seterusnya, kita lihat kepada pilihan jawapan C.
iaitu C sama dengan N tambah 2 dengan keadaan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita akan tulis N tambah 2 dan N itu kita gantikan. 0 tambah 2 sama dengan 2. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 2 dapat 4. 3 tambah 2 dapat 5. Dan 4 tambah 2 dapat 6. Cuba kita perhatikan. Susunannya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Sudah semestinya tidak sama dengan rujukan ini iaitu 3, 5, 7, 9, 11. Akhir sekali, kita lihat kepada pilihan jawapan D, iaitu 2 kuasa N. 2 kuasa N dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita ambil 2 kuasa N, gantikan N dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 2 kuasa 3 sama dengan 8, iaitu 2 kali 2 kali 2. Dan seterusnya 2 kuasa 4 sama dengan 16. Dan akhir sekali 2 kuasa 5 sama dengan 32. Kita dapati bahawa urutan nombor ini adalah tidak sama iaitu 2, 4, 8, 16. Di sini adalah 3, 5, 7, 9 dan 11. Jadi itulah sebabnya B, C dan D bukan jawapan bagi soalan 6. Yang pastinya jawapannya adalah A iaitu 2N tambah 1. Dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.